saya akan bentangkan lah, ataupun saya akan kongsikan pada bab ni ya. So untuk bab ni kita akan tahu apakah bentuk organisasi yang ada, apakah kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana nak mendaftar perniagaan ya. Peraturan dan undang-undang berkaitan, kemudahan sokongan, saya dah tekankan tadi. Dan awak boleh mendaftar mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Maksudnya di sini akta ni telah dipersetujui dalam Parlimen pada tahun 1956. Maksudnya pada masa itu semua ahli-ahli Parlimen, menteri ke ya, wakil-wakil rakyat telah bersetuju, dan dia pindaan 1978 dia pindalah pada tahun 1978. Jadi pindaan ni maksudnya mengikut keputusan pada masa tersebut ya. Contohnya kalau nak pindah hukuman ya, contohnya hukuman denda yang lebih berat, biasanya orang cerita mabuk RM1,000, tapi nak pindah kepada RM10,000 perlu dibentangkan Parlimen. So dia akan tulis itulah pindaan ya. Untuk bentuk perniagaan yang boleh didaftarkan, kita ada milikan tunggal, berkongsian, syarikat berhad kita boleh bahagikan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Saya sentuhlah lebih kepada milikan tunggal dan berkongsian ya. Dan kalau ada syarikat berhad ni, dia tulis nama ni yang sendirian berhad ke ya, berhad, dia bertakluk kepada beberapa ramai berkongsi. Untuk pendidikan tunggal ni maksudnya seorang niaga seorang saja. Biasanya dialah pemilik dan dia juga adalah peniaga, pengurus. Seorang macam niaga, biasanya niaga kecil lah gerai-gerai ya, ataupun kedai runcit. Dia seorang je niaga, tapi yang ada kat situ ramai-ramai itu pekerja ya. Pekerja beza dengan pengurus ataupun pemilik ya. So pemilik dia seorang, pekerja boleh ramai. Okey. Dia bekerja tu bukan berkongsi, dia hanya dapat gaji ya. Dia paling mudah didaftar dan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ini awak kena ingatlah tahun-tahun dia, nama akta ya. Kelebihan milikan tunggal, mudah untuk uruskan. So awak seorang je yang buat keputusan, tak perlu menerima pendapat orang lain. Mudah ditubuhkan dan dibubuhkan. Awak kalau dah boring berniaga, awak boleh tutup lah Keuntungan menjadi hak pemilik perniagaan keseluruhannya. Maksudnya kalau awak untung, awak semua dapat tak perlu awak bahagi-bahagikan. Dan tidak banyak tertakluk kepada peraturan dan perundangan. Jadi kalau perniagaan tunggal ni kecil lah, tak perlu ada banyak tertakluk pada peraturan dan perundangan. Contohnya kalau syarikat besar ni perlu membentangkan laporan kewangan, tapi syarikat perniagaan tunggal tak perlu rasanya, tak perlu dan tak perlu diaudit dan sebagainya. Tapi apakah kelemahan kelemahan perniagaan tunggal ialah modal perniagaan yang terhad. Contohnya kalau kelebihan tadi, dan mesti ada kelemahan. Dan kalau niaga seorang ni terhad je lah, kita nak kembang susah. Setakat contohnya agak modal RM10,000 ataupun paling banyak pun RM100,000. Okey. Jadi kalau kita nak berkembang, nak buat perubahan, nak beli aset yang banyak, so kita tak mampu. Dan seterusnya tanggungan perniagaan yang tidak terhad kepada ni tanggungan. Apa maksud tanggungan ni? Tanggungan maksudnya
awak contoh awak niaga restoran kan, awak ada berhutang, ya. Tanggungan maksudnya awak berhutang dengan pihak luar lah. Awak meminjam, dia maksudnya tidak terhad kepada modal. Contohnya kalau awak hutang, awak tulis awak hutang RM10,000, modal awak hanya RM1,000, okay? Contohnya modal awak ialah apa? Modal awak ialah modal awak RM1,000, tetapi awak berhutang dengan orang luar sebanyak berapa ribu? RM5,000. Ni tanggungan. Modal ni dah RM1,000. So hutang awak bukannya RM1,000, hutang awak adalah RM5,000. Jadi orang yang memberi hutang tu, dia boleh tuntut awak RM5,000 lah, bukannya RM1,000, walaupun hutang modal awak sikit. Awak tak boleh kata saya niaga kecil lah, modal kecil, jadi dia tak mampu bayar RM5,000. Tu tak boleh lah, Awak pinjam RM5,000 kena bayar. Pengembangan perniagaan terhad. So awak tak boleh berkembang yang besar. Pemilik menanggung banyak bebanan kerja. Bebanan kerja Masya Allah besar, semua awak kena tanggung. Dari segi nak bayar gaji, dari segi nak mikirkan operasi, dari segi nak mikirkan pemasaran, pentadbiran, pekerja tipu lah, pekerja tak hadir dan sebagainya. Itu banyak dia punya bebanan dan kelemahan bila awak berniaga tunggal. Dan biasanya hayat perniagaan singkat, terlalu pendek hayat perniagaan. Maksudnya mungkin perniagaan awak boleh bertahan 3 tahun je, lepas tu awak dah mula boring, dan awak tutup terus. Dan seterusnya, untuk mengatasi yang masalah perniagaan tunggal ni, kita ada perkongsian. Perkongsian ni ibarat macam berkahwin lah, berkahwin maksudnya lebih daripada seorang lah. Kalau awak berkahwin tapi tak ada pasangan, itu bukan berkahwin, So perkongsian maksudnya awak berkongsi untuk berniaga. Ni pun awak kena dengar betul-betul. Dia ada dalam akta sama juga, akta penafsiran perniagaan, dan dia tambahan akta perkongsian 1961. Sebab memang banyak sangat wujudnya tak ketidakadilan, perkongsi. Ada perkongsi yang lari, pecah amanah, tak nak tanggung hutang, dan dia ada jalankan 2 ataupun lebih rakan kongsi. Dan maksimumnya awak kena ingat 20 orang. Tak boleh lebih daripada 20 orang, Kalau lebih daripada 20 orang, itu ialah syarikat berhad, Sumbangan modal mengikut nisbah tertentu. Contohnya Ali dengan Chan contohnya. Nisbah Ali ialah 2 dengan 3. Jadi Ali kena nyumbang berapa? Contohnya RM20,000, dan Chan ialah berapa? RM30,000. Itulah maksudnya nisbah. Kalau Chan ni 3, dia punya modal besar lah,
Surat perjanjian ni paling penting. Surat perjanjian, awak highlight boleh tak? Surat perjanjian perkongsian perlu dikeluarkan bagi menentukan sumbangan modal, agihan keuntungan. Sumbangan modal maksudnya ahli berapa. Modal maksudnya modal awal lah. Agihan keuntungan. Jadi jelaslah modal berapa. Tentunya kalau can tu RM30,000, untung, pembagian untung kalau ada, contohnya RM100,000, dia akan dapat dah. Okey, berdasarkan dia paling banyak lah ya, 3/5. Kalau macam gini, ahli akan dapat apa? Ahli akan dapat 2 per berapa? Ahli akan dapat 2/5. Dan can pula ialah dapat 3/5. Ini seperti macam kek lah ya. Macam kek. Kek ni ada 5 pecahan 1, 2, 5. ahli, can. Ahli ialah apa? Ahli ialah 2/5 dan can ialah apa? 3/5. Jadi kita ikut nisbah ini untuk pembagian untung ke ya. Tanggungan dan sebagainya. Agihan keuntungan, peranan dan tanggungjawab. Jadi ahli apa peranan dia? Mungkin dia mahir dalam bidang apa? Bidang operasi contohnya. Dan kalau can ni mahir bidang keuangan ataupun pemasaran. Jadi kita berilah peranan masing-masing dan tanggungjawab setiap akan kongsi. Itu kena detail lah. Kalau tidak akan terbeban kepada seorang sahaja. Sebab tu kita akan ada surat perjanjian perkongsian. Biasanya memang kita jarang dengar perkongsi ni ada surat perjanjian. Mesti salah seorang tak nak, ataupun salah seorang bukan tak nak lah, dia macam cuba mengelak. Kalau dia niat tak baik lah ya. Kelebihan perkongsian ialah kemudahan kewangan dari institusi kewangan. So kalau berkongsi nampak lebih pihak bank akan nampak lebih kukuh ya, perkongsian tersebut daripada individu. Sebab mungkin salah seorangnya berkelayakan, mempunyai jaminan, harta dan sebagainya. Sumber modal yang lebih banyak. Tanggungjawab pengurusan dibahagi antara pekongsi ya. Dan terdapat berbagai idea kebolehan dan kemahiran yang boleh digabungkan. Maksudnya kalau awak ahli dan can mesti mempunyai bakat yang berbeza. Jadi bakat itu ataupun kemahiran tersebut akan digabung, jalinkan, dikumpulkan, dioptimumkan, disesuaikan ya, digabungkan. Idea kebolehan kemahiran setiap pekongsi dia adalah mungkin berbeza-beza, dan kalau lebih banyak ia lebih baik ya. Tetapi ada juga kelemahan macam juga tadi, tanggungan perniagaan tidak terhad, boleh melibatkan harta pribadi pekongsi. Kalau contohnya bankrupt ya,
Kalau perniagaan tu bankrupt, mungkin harta peribadi dia, dia ada memiliki harta, akan dijual, tergadai. Perniagaan terbubar jika seorang berkongsi meninggal dunia. Okey, kalau salah seorang meninggal dunia, kemungkinan kalau ada dalam tu, kemungkinan boleh dibubarkan. Tapi kalau tak nak bubar pun boleh. Tapi kalau contohnya memang seorang tu memang mahir, contohnya A dengan Ali dengan Chan, Ali ni memang mahir, tiba-tiba Ali tu meninggal, mahir dalam bidang perniagaan tersebut lah, semua tahu resepi ke kan, rahsia-rahsia. Bila dia meninggal, C mungkin hanya tak aktif, jadi mungkin perniagaan AC ni akan dibubarkan. Mudah berlaku penyelewengan, kita mungkin C ni tak aktif kan, duduk rumah saja, mungkin dia sakit ke, so mungkin A akan seleweng ke, ataupun mungkin C seleweng duit. Selalu berlaku And then ni adalah kontrak perjanjian ataupun surat ikatan perkongsian. So kita boleh namakan ia sebagai kontrak perjanjian ataupun surat ikatan perkongsian. So bersetujulah antara perkongsi ni, tak apalah kita modalkan ada saksi. Jangan awak diam-diam je. Nanti kalau apa kena akan datang, semua tak tahu. Jadi semua nak larikan diri. Okey, dalam kontrak tersebut kita buat nama perniagaan, tempoh perkongsian, berapa lama kita nak berkongsi, macam kahwin lah ada perjanjian. Tapi kalau berkahwin memang sampai mati pengurusan perniagaan, siapa yang nak urus. Dari segi perniagaan tu, macam contohnya ni lah, kalau negara siapa Perdana Menteri, siapa pengurusnya, dah kena pastilah pejabat dekat mana, semua aspek-aspek pentadbiran, polisi dan sebagainya dah ada dalam pengurusan perniagaan. Dan seterusnya akaun sumbangan modal, contohnya Ali dan Chan tadi 3,000 dan 5,000 kan, dinyatakan harta perniagaan yang dianggap sebagai aset. So harta ni ialah aset perniagaan. Kadang-kala awak macam Ali ni bawa van contohnya, yang ni bawa mesin sendirilah. Tapi kalau dia dinyatakan dia nak sumbangkan sebagai modal, ianya dianggap sebagai aset perniagaan. Tetapi kalau awak tak nyatakan, awak langsung tak nyatakan, tak buat pun perjanjian, awak boleh merujuk kepada Seksyen 26 dan 27 Akta Perkongsian, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Okey, jangan seorang saja, Ali dengan Chan, seorang ni dia tak nak ambil tahu contohnya, ni yang tanggung semua. Tak boleh lah tak ada faedah, tidak akan dibayar terhadap modal. Macam contohnya ASB lah kan, dividen semua tidak akan dibayar. Kalau Ali dan Chan dah sumbangkan modal, dia tak boleh mengharapkan faedah ataupun dividen. Pinjaman, kalau A dan C ni membuat pinjaman, duit tak ada tengah tahun tu, dan sebarang pinjaman dikenakan faedah 8%. Dikenakan faedah lah, interest. So, saya ulang, yang ini bukannya Islamic punya, ini adalah konvensional, di mana pinjaman tu dikenakan faedah. Tapi dalam Islam tidak boleh dikenakan faedah. So ini contohnya, walaupun dia perkongsi, tetapi dia tertakluk kepada ni akta
perkongsian. Kalau tidak, nanti kalau tak ada akta ni, sewenang-wenangnya akan meminjam tanpa apa-apa komitmen. Pekongsi berhak mengambil dalam pengurusan. Pekongsi berhak mengambil bahagian dalam pengurusan. Jadi Ali dan Chan ni, Ali tak, walaupun dia berada dalam kedai, dia tidak boleh menghalang C untuk join tengok kewangan, data kewangan dan sebagainya. Pekongsi tidak berhak menerima gaji. So Ali dan Chan ni, walaupun mungkin contoh, tapi kalau dia bekerja, dia kena dapat gaji. Tapi kena bersetuju lah dari A dan C. Tapi kalau contohnya dia tak bekerja, A dan C ni, tapi dia nak gaji, pun dia tak berhak. Tapi kalau contohnya dia bekerja, dia minta gaji, dia berhak. Perubahan aktiviti operasi perlu persetujuan. Aktiviti maksudnya dia yang utama lah, yang besar. Contohnya nak buka cawangan, nak beli mesin baru, nak buka produk baru. Tapi kalau sekadar beli petrol, beli bahan mentah, goreng pisang, macam jual goreng pisang kan, beli satu tandan pisang, memang perlu tu. Itu memang rutin, tak perlulah minta persetujuan. Tapi kalau yang besar, utama, perlu persetujuan. Penarikan pun awak tak boleh sesuka hati ni. Dah rugi ni, baik aku cepat-cepat lari pula daripada bisnes. Tak boleh. Tak adil. Penambahan pun sama, tak perlu mendapat persetujuan. Contoh company dah mula untung, orang main masuk je, tambah. Dia tak suka kalau bila contohnya tambah kepada pekongsi, untung dah makin kurang kan. Jadi kena persetujuan semua pekongsi. Buku-buku perniagaan, contohnya journal, ledger, duit keluar masuk, hutang, segala macam, perlu disimpan di premis utama, di office lah. Tak boleh di rumah orang pekongsi ke. Dan pekongsi berhak mendapat salinan. Proses pendaftaran perniagaan milikan tunggal. So awak boleh pergi ke ssn.gov.my, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Jadi kalau awak nak daftar, awak pergi ke Kota Raya lah, Menara Ansar lah, saya rasa sebelah Kota Raya tu. Kalau kat Johor lah, ataupun awak boleh melalui internet web. Yang pertama, awak kena buat carian nama. Kalau awak tulis itulah, kalau boleh lah, nama jangan nama awak. Kalau nama awak nanti susah, orang kata terlibat dengan apa. Tapi kalau nama, bagusnya nama, awak jaga nama awak, nama baik kan. Tapi kalau contohnya syarikat maju bersama, syarikat kerang bersuluh contohnya, so nama tu tak boleh sama dengan company. Awak nak, saya nak nama KFC, tak boleh lah, dana kan. Saya nak nama Maju contohnya, semua dah ada lah. Dia tak boleh nama sama. Dan awak boleh daftar menggunakan borang A, penerimaan sijil penerimaan borang D, dan pamerkan borang D. Okey. Dia ada borang-borang tertentu, dan dia ada yuran dia. Milikan tunggal RM30 nama sendiri, nama awak lah. Tapi kalau nama dagangan, syarikat sedap
sedap dan nyaman contohnya kan. Itu nama nerangan tu RM60. Perkongsian pun RM60. Maklumat perniagaan berkomputer, nak dapat maklumat tentang nama-nama pun dikenakan bayar RM10. Dan nak renew lesen RM30 setahun. Pastikan kena renew lah kalau sendirian berehat pun sama. Lama sikit sendirian berehat, nak mengkaji dulu. Ni awak kena isi lah borang dia, nama, tarikh mula berniaga, alamat perniagaan. Contohnya kita kalau ada office lagi bagus lah, rumah kedai tu. Kalau rumah kedai lagi banyak perniagaan boleh kita buka. Contohnya berbekal komputer, dia tak boleh yang berkaitan komputer kan, yang besar-besar hardware dan sebagainya. Dia nak kena ada rumah kedai lah. Awak tumpang alamat pun boleh kalau kat rumah boleh, tapi terhad lah, berniaga yang terhad. Alamat surat ni semualah. Dan senang dah isi. Yang saya tahu pergi ke tingkat 4 ke lupa saya. Tingkat 4 di Menara Ansar tu. Awak pergi Menara Ansar tu, awak tanyalah. Dan awak pergi tingkat 4 dan isi borang. Selepas itu awak kena beratur tunggu giliran. Selama beratur tu, selama nunggu beratur lebih kurang sejam. And then sejam lagi, 2 jam lagi terus print out 3 jam lah proses untuk mendaftar perniagaan. Seterusnya ialah peraturan dan undang-undang. Kita boleh bagikan kepada 3: lesen, permit dan surat kuasa. Sebab awak ialah warga negara tertakluk kepada peraturan dan undang-undang negara Malaysia. Tetapi kita boleh bahagikan peraturan undang-undang ni kepada 3, iaitu lesen, permit dan surat kuasa. Yang besar lah So lesen biasanya, lesen kita ada lesen daripada majlis daerah, majlis bandaraya, contohnya MBJB, majlis perbendaharaan Kulai, majlis DBKL lah untuk Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, majlis perbandaran. Kenapa nama bandar biasanya yang MBJB majlis majlis bandaraya. Johor Bahru dah kira bandaraya Kalau macam Kulai lah perbandaran. Tapi yang kecil daerah majlis daerah Mersing. Sebab dia kalau nak pastikan dia jadi perbandaran, dia penduduk dia kena ramai 150,000 tak silap saya dalam satu daerah tersebut. Dan lesen-lesen itu boleh kita perolehi daripada majlis lesen perniagaan, lesen pemborong ada daripada Kementerian Pembangunan Ekonomi, lesen kilang daripada Majlis Perbandaran, lesen mengilang daripada MITI, Malaysian International Trade Industry, Kementerian Perdagangan Antarabangsa lesen cukai jualan semua mungkin kita kena cukai GST SST itu kita akan bayar kepada Jabatan Kastam dan SST Raja Malaysia. Ada yang logo ni kan. Dan lesen cukai jualan ni dikenakan ke atas produk import dan tempatan. Permit. So permit ni apa pula nama permit? Permit kita ada permit kemasukan. Contohnya kalau awak ada pekerja asing, kita boleh dapatkan permit kerja tersebut melalui Kementerian Sumber Manusia Permit pengangkutan, kalau awak taksi sekarang tak ada taksi, kurang, melalui Kementerian Pembangunan Usahawan. Sikit masa dulu bertekak nak dapatkan permit ni tapi sekarang tak, seorang pun tak nak sebab dah ada Grab
Surat kuasa CF maksudnya apa? Ni awak kena tulis pastikan kedai yang awak nak sewa tu ada CF. Tanya dengan owner, ada CF tak? Tunjukkan. Nanti awak bandingkan lah. Tanya dengan wali daerah, betul ke ni CF daerah ni perbandaran, Certificate of Fitness CF. Dan seterusnya kalau awak ada jentera, mesin dan peralatan dia, sebab apa? Mesin, jentera, peralatan ni dia tak ada otak ya. Jadi kalau nak potong jari ya, terpotong, dia tak tahu, dia tak ada otak. Keselamatan tu untuk pekerja tu kita kena pastikan utamanya, sebab mesin dan jentera dia tak tahu, tak ada otak. Dia boleh potong jari awak ya, boleh meletup. Sikit masa tu kat baru juga ni ya, kat Beirut kan, banyaknya mesin-mesin bukan mesin apa ni, baja-baja, bahan-bahan kimia ya, tersimpan terpendam ya, tanpa berkata tanpa dipantau ya. Dia kesan dia boleh meletup. Tapi yang ini yang ini adalah lebih kepada mesin, jentera dan peralatan. Kalau contohnya jentera tu dah lama mesin tu tak lama tak servis, kemungkinan dia akan meletup ke, ataupun mungkin mengakibatkan kecederaan kepada pekerja. So dia akan kilang aspek keselamatan kesihatan kepada yang kerja. Dan seterusnya kita kena pastikan ianya didaftarkan, mesin-mesin itu didaftarkan. Sebab ini bukan awak nak mengelak, sebenarnya pejabat-pejabat tu tahu usia gunanya, berapa tahun kena servis. Contohnya macam kereta saya, bila mana saya tak, masa-masa PKP tu saya tak onkan kereta kan selama beberapa minggu, sebulan. So kesan dia ialah bateri kong dan juga aircon kita tak servis, so dia akan jadi rosak. Kereta pun sama, kalau tak servis, tak tukar minyak hitam, bawa main redah je, kesan ni enjin tu rosak. Sebab itu untuk memastikan ni especially kepada ni lah, mana kita tahu macam jentera tu tak servis, tiba-tiba terbakar. Sebab apa? Panas ke short, ataupun macam kapal terbang, kita tak tahu. Tak lagi pula kat atas short circuit ke kat atas ni pintasan elektrik. Contohnya yang baru je saya lepas kan, rumah pelajar terbakar. Disebabkan bukan rumah dia, rumah sewa kan, disebabkan pintasan elektrik, board meter tu yang lama punya. Jadi mungkin dah tak boleh fungsi. Sebab itu perlu ada pemeriksaan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja ya. Ini rasanya awak jelas Akta Kawalan Pencemaran yang berlaku baru-baru ni ialah ramai yang marah disebabkan sebuah 1-2 kilang yang membuang kotoran, mencampakkan bahan-bahan kimia daripada hasil kilang tersebut. Sisa-sisanya dibuang, kesannya minyak ke najis dan sebagainya. Kesannya air sungai ataupun air untuk dibekal kepada setiap orang akan tercemar, berbau, ataupun mungkin kalau kita minum akan membawa penyakit. Sebab itu dia tak benarkan, dia akan buat rawatan dan sebagainya. So ini yang dinyatakan dalam, dia akan mengakibatkan
sampai 2 juta penduduk. Bayangkan kalau duduk di flat-flat yang tak ada, kalau kat kampung ada lah kan, perigi tapi tak ada ya. Tingkat 30 lit tak ada, air pun kat bawah, air lori tu ya. So, Akta Kualiti Alam Sekitar ni untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memelihara alam sekeliling. Perlindungan hak perniagaan, yang ni penting, branding, brand. Sebab itu awak kena jaga brand awak, ya. Macam nasi lemak Wak Kentut tu kan, dari nama dia, McDonald, Proton, Petronas tu. So dia adalah dia punya logo So awak daripada jauh nampak Petronas, wah ini ada Petronas. So kalau tak ada logo ni, tak tahu tu Petronas ke apa Dan sebenarnya awak kena kalau awak ada hak, maksudnya kalau awak ada usaha, awak dah berusaha buat satu company dan company tu dah terkenal, confident, yakin pelanggan yakin kalau guna jenama Proton dengan kereta Proton. So kalau orang tiru design ni, so awak dah boleh saman ya. Itu perlindungan cap perniagaan, perlindungan paten dan hak cipta. Yang ni saya akan terangkan satu-satu. Cap perniagaan ni contohnya Ramli ya. Kalau ada company guna juga Ramli, boleh lah guna nama Ramli, tapi daging ni lain tapi guna jenama Ramli tak boleh. Tapi kalau awak buat Ramlu, boleh lah, Ramlu ataupun Bamli boleh. Design dia pun sama, tak boleh, tapi asalkan dia ada beza sikit ya. Benda ni boleh, tapi kalau exactly Ramli tak boleh lah ya. Macam Adidas tu kan, awak exactly kasut tu Adidas, tapi tu awak boleh disaman dia Adidas lah. Habibas boleh sebab dia bukannya Adidas. Sebab itu bila awak dah patentkan di bawah Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna ni, maksudnya itulah awak boleh menyaman kalau awak ada company dan awak kena buat. Dan seterusnya patent lebih kepada apa? Patent lebih kepada awak punya hak cipta. Awak dah buat satu cipta mesin untuk membelah kelapa, mesin untuk membuat craft tangan contohnya. Mesin ni, pisau untuk pisau apa ni? Ukiran buah. So awak dah buat design dia dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi size tu. Jadi awak boleh patentkan dan dibawa akta patent dia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Dan kalau awak ada karya-karya, awak cipta lagu lebih kepada seni kan, itulah Akta Hak Cipta 1987.
Contohnya ada lagu lah, lagu awak diciplak. Pun ada juga berlaku ya, lagu awak diciplak oleh negara India contohnya. So kalau awak ada lagu tu, awak dah apa nama, daftarkan sebagai hak cipta, awak boleh saman ya. Dan seterusnya tanda piawai ISO di Kolej YPJ ada ISO ya. So nak dapat ISO ni bukannya mudah ya. Jadi awak kena ada satu apa nama SOP ya, Standard of Operating Procedure. Contohnya nak masak roti contohnya, nak buat roti. SOP tu buat roti dia kena apa? Contohnya nak kena biarkan roti kan sementara untuk apa? Kembang kan selama 2 jam. So pihak ISO akan menyemak betul kan 2 jam contohnya, ada tak catatannya. Ataupun SOP ialah adanya maintenance mesin setiap 3 bulan. Ada buat tak, apa bukti dia? Setiap apa yang dibuat akan direkod, di SOP kan dan akan disemak. Contohnya SOP pakai mask, SOP apa zaman sekarang kan COVID, MCO kan, PKP. So apakah SOP je? Setiap orang kena pakai mask pergi kedai, tulis nama. Itu SOP yang perlu tulis di dokumen dan disemak dan dibuat. Okey. Kalau dipenuhi, kita akan dapat ISO. So ada pelbagai jenis ISO ISO 9000, QS 9000, MS 1000 oleh SIRIM dan sebagainya. Dan Pekeso ataupun SOKSO ataupun EPF. Aktual situ EPF kadang-kadang pekerja, contohnya gaji awak ialah berapa? Gaji awak adalah 1000. Okey. Untuk pekerja gaji awak akan carum, contohnya 11%, iaitu 110. So gaji awak sekarang dah menjadi tolakkan 850. Dan satu lagi majikan akan carumkan contohnya 12%, iaitu berapa? 120. Jadi duit simpanan hari tua awak ialah berapa? 110 tambah 100 apa? 110 tambah 120. Awak akan simpan hari tua lah RM230. Okey. Sebenarnya awak sebagai majikan, awak kena bayar gaji dia 1000 serta juga sumbangan awak ni pada kau 120 tu. Sebenarnya awak secara langsung atau tidak secara langsung kena peruntukkan 1120 untuk pekerja tersebut lah. Bukannya 1120 tu sebab sumbangan awak sebagai majikan. Awak kena ambil kira ya. Pekeso ni pula untuk insurance kalau apa berlaku kemalangan. Baru-baru ni PKP, kalau pihak majikan boleh yang telah mencalon pekeso, kalau contohnya perniagaan ditutup kan, jadi company perlu bayar gaji dan company boleh tuntut balik dengan pekeso lah atas ni lah arahan kerajaan ini terhad. Contoh seorang pekerja hanya RM1000 contohnya ya. Inilah infrastruktur. Pastikan company awak, kedai yang awak sewa tersebut adalah keperluan jalan raya, telekomunikasi dan sebagainya, elektrik, air,
Sekarang ni Uni 5 pastikan ada lah. Peraturan import dan ekspor AP ni, AP ni ialah import bahan mentah, bahan selalu siap. Kalau awak nak dapatkan barang-barang keluar negara, sama ada bahan mentah, barang selalu siap dan barang siap. Selalu siap contohnya kalau kereta tu dah tangan togel lah, tak kepingan-kepingan selalu siap. Kat sini baru pasang pun perlukan AP, dan AP itu perlu kita boleh dapat daripada Kementerian Antarabangsa, dan juga permit ekspor pun. Kita nak ekspor, kita perlu ada permit. Kenapa kita ada permit? Sebab kadang-kadang negara, satu negara ini ada dia punya peraturan had dia. Contohnya kalau kandungan, contohnya kalau nak jual ubat, tak semuanya boleh terima kan. So dia akan semak ubat, spesifikasi ubat supaya tidak membahayakan. Atau perlindungan import dan ekspor, Sistem sokongan perniagaan, bantuan dan perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan dan agensi swasta bagi bantu usahawan. Kemudahan sokongan di Malaysia, so kita boleh dapatkan kemudahan sokongan. Contohnya khidmat lanjutan, latihan, pemasaran, infrastruktur, penyelidikan, bantuan maklumat, bantuan kewangan, semua ni. Tapi saya katakan satu-satu. Bantuan teknikal, contohnya apa? Teknikal, kalau awak bidang pertanian, boleh rujuk pada Maldi, contohnya nak tanam jagung, nenas. So apakah teknik-teknik yang terbaru? Dia akan terangkan apa tanah yang perlu digunakan, salirannya, cara penjagaan, semua akan diterangkan teknikal oleh jawatan-jawatan kerajaan. Ikutlah. Bantuan pemasaran pun ada juga pihak-pihak kerajaan melalui Fama ataupun melalui kementerian akan dia ada kaedah, dia ada platform untuk membantu memasarkan barang. Infrastruktur ialah bangunan, contohnya UDA, majlis, kulai, dia adalah rumah, kedai-kedai yang disewakan murah pada harga yang murah. Bantuan maklumat melalui universiti, peluang-peluang perniagaan, peluang baru teknologi. Pihak universiti banyak melakukan research tentang mesin ataupun output dia, aplikasi, semua ada research. Kalau contohnya macam saya nak buat PhD, saya akan buat satu research tentang tentang aplikasi penemuan terbaru. So di situ kita boleh dapatkan statistiknya dan sebagainya. Dan penyelidikan dan kajian pun sama oleh universiti, kajian kemungkinan projek, kajian pemasaran, teknologi. So inilah telah dibuat oleh ni. Contohnya kalau nak berniaga, awak nak berniaga satu benda yang baru lah, adakah ia boleh diterima sekarang ni? Nak berniaga, contohnya buah anggur contohnya, so kita buat kajian, boleh ke tidak tanaman anggur dibuat di sini. Awak nak berniaga, contohnya nak berniaga kedai runcit contohnya, so ada kajian tentang pemasaran dan sebagainya. Bantuan kewangan boleh banyak, terutamanya awak sebagai bila dah keluar universiti nanti, college, banyak institusi kewangan yang akan membantu. Sekarang ni lagi lebih lagi sekarang ni yang dikatakan PKP ni, zaman meleset, perniagaan susah, duit tak ada,
pelanggan luar negara disekat contohnya disebabkan COVID ini. Jadi kerajaan akan menggalakkan dengan cara membiayai lah kewangan, memberi bantuan melalui agensi-agensi kerajaan contohnya MARA, Tekun, PUNB bank-bank, dan dia akan menawarkan pinjaman berpenggal tempoh 10 tahun kena bayar. Overdraft maksudnya apa? Awak boleh ambil lebih daripada duit yang ada. Contohnya awak ada 1,000, awak boleh ambil 2,000. Lebihan tu sebagai pinjaman Sewa pajak, sewa beli. Sewa pajak ni awak nampak kan tanah-tanah kerajaan ada terbiar ke ataupun tanah-tanah persendirian kan. Awak pajak tanah tersebut. Pajak macam sewa lah selama 5 tahun. So selama 5 tahun tu awak kena bayar lah. Setiap tahun kena bayar sewa. Dan hasil awak dapat selepas 5 tahun awak kena pulangkan balik. Beza dengan sewa beli ni awak dapat contohnya beli motor kan, awak sewa akhirnya bila dah habis bayar semua dia anggap awak telah beli, awak punya lah. Okay, PUNB ni dulu isyarat sama lah, khusus, jujur, keyakinan positif je lah sepenuh masa, dan awak ada duit lah, jaminan 10%, MARA Tekun ni dia nak 6 bulan awak dah berniaga dalam kedai pelatihan, seminar dan bengkel ni macam ni lah, khusus motivasi semangat. Alhamdulillah kita dah habis bab ni. Usahawan mesti mengetahui bentuk keunikan serta kebaikan dan kelemahan, serta usahawan juga perlu peka dan mencari kewujudan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang kerajaan serta sistem sokong perniagaan. Jadi nanti saya akan sertakan awak punya tugasan. Awak kena buat business plan business plan awak. Awak kena hantar pada 13 September. Maka 30% ini tajuk muka, kongsi kandungan, ringkasan, objektif, pengenalan dan sebagainya. Dan dia punya format dia saya akan sertakan nanti. Dalam awak punya blackboard ni. So awak kena buat lah. Format dia ni. Cuma rancangan kewangan tak ada tepikan dulu. Dan sebab awak 2 kredit kan, operasi pun tak ada. Ni awak kena ada muka surat isi kandungan, ringkasan eksekutif. Ringkasan ni maksudnya awak buat macam awak punya laporan assignment macam buat buku lah, tengok buku kan. Ringkasan eksekutif maksudnya awak punya ni lah, ringkasan tentang apa produk yang awak tawarkan, kos projek, potensi penerimaan dan jangan pulangan, berapa untung lah. Dan dalam pengenalan, paragraf pengenalan awak tulislah dalam bentuk ayat ataupun tajuk-tajuk lah, nama perniagaan, jenis perniagaan, latar belakang industri. Contohnya
Nama perniagaan awak. Jadi perniagaan apa? Perkhidmatan contohnya kan. Latar belakang industri. Industri contohnya seni bina kan, elektrik. So kita terangkan sikit tarikh perniagaan yang dijalankan, faktor kenapa awak pilih memohon pembiayaan. Ni awak kena pilih salah satu, ada 4 ni. Pilih kenapa awak buat rancangan perniagaan ini. Yang ni wajib lah, warna kuning ni wajib. Dan latar belakang perniagaan ni awak buat dalam bentuk kotak pun boleh. Nama perniagaan, alamat perniagaan, latar belakang ahli kongsi. Ni ahli kongsi macam awak lah, ada 4 orang. Letakkan gambar setiap gambar, setiap ahli kongsi pun tak nama, macam resume awak lah, tarikh lahir, setiap lokasi kat mana awak nak buat perniagaan tersebut, di mana, tepi jalan ke, kat bangunan ke. Rancangan pentadbiran ni maksudnya ceritakan sikit tentang awak punya carta organisasi, apakah objektif, siapakah pengarah, pengurus. Kalau tak ada pun tak apa yang ni. Kalau tak ada jawatan ni pun tak apa. Kalau orang yang sama pun boleh. Contohnya Ali contohnya. Ni Ali. Ni pun sama. Orang yang sama Ali. Nak menjimatkan pemasaran. Contohnya apa? Bedul. Okey. Tenaga pekerja. Ni format dia lah. Siapa pekerja-pekerja awak, dan apakah contohnya pengurus. Apakah tugas-tugas pengurus kewangan, pengurus di eksekutif kewangan contohnya. Ikutlah awak punya jawatan. Dan satu lagi gaji dia awak kena ni lah, gaji bulanan dia. Contohnya sekarang gaji bulanan paling kurang pun apa, 1,000 kan. Caruman ni caruman majikan tau. Boleh campur boleh tak? Bukan tolak, awak kena campur semua ni. Dapat 800 5 kali 3 orang. Ni senarai perabot, belanjaan pentadbiran rancangan pemasaran. Nanti minggu depan saya akan ajar lah rancangan pemasaran ni. Apakah barang-barangan sasaran dia, saiz pasaran pun saya terangkan. Strategi pemasaran. Okey. So rancangan operasi kita apa, tak payah buat operasi tak payah buat, sebab awak 2 kredit saja tau. Tak, kalau 3 kredit awak kena buat. Macam awak 2 jam kredit. Okey. Lepas tu ada yang tertinggal rumusan lah. Kesimpulan. Okey. Nanti saya akan uploadkan awak punya ni dalam awak punya format ni. Nanti saya akan beri contoh. Saya tak janji lah, InsyaAllah saya beri. Pengajaran format lagi. Bab 7.
Dan seterusnya kejap lagi kita akan habis lah masa sabar-sabar. Rancangan perniagaan ni pun saya akan masukkan awak punya ni. Ada yang buat 7 lah, ada buat 6. So awak kena buat satu dokumen rancangan perniagaan. Dokumen bertulis apakah idea-idea awak, tunjukkan, ada gambar, masukkan Dan isu dalam rancangan perniagaan awak kena pasti peluang perniagaan sahaja lah. Analisis perniagaan SWOT. SWOT di situ ialah apa? SWOT adalah apa? S adalah apa? S adalah apa? Strength, kekuatan. Dan value ialah apa? Weaknesses ataupun kelemahan. O ialah apa? O, opportunity. Threat ialah apa? Ancaman, threat. So kita ada strength, kekuatan kita apa? Kekuatan awak ialah apa? Kelemahan, kekuatan awak ialah awak ada kelayakan. Kelemahan awak ialah kurang pengalaman. Peluang ialah kerajaan telah memberi banyak peluang. Ancaman ialah mungkin daripada pesaing ke, daripada diri awak, ancaman awak kurang semangat. Dan analisis yang adil, realistik terhadap pulangan. Maksudnya awak janganlah tunjukkan untung pada tahun pertama 1 juta tak realistik. Mengurus idea, format tersusun, logik, arah strategi operasi dan matlamat. Awak ikut pada format tu boleh. Kekal fokus pada objektif, sediakan rujukan sebagai ukuran. Dan apakah kepentingan rancangan perniagaan ni? So macam awak nak merancang So itulah garis panduan, sebagai garis panduan awak dan sebagai alat untuk melihat awak punya company awak bernilai kukuh dan alat untuk mendapatkan sokongan kewangan. So perniagaan, bank akan tengoklah awak dia nak tengok perniagaan awak tu berdaya saing ataupun tidak. So awak kena ada rancangan perniagaan, awak kena ada rangka dan bantu kawal pengurusan dan melaksanakan strategi dan nilai potensi perniagaan dan sebagainya. And then siapakah sasaran pembaca? Siapa yang nak baca sebenarnya? Awak adalah bank-bank nak tahu, nak kasihkan pinjaman kan, pembekal, nak bagi awak kredit. So nak tahu keyakinan pelabur nak invest, orang awak nak dapatkan duit pada kawan So nak tengoklah awak punya rancangan perniagaan. Jadi yang ni saya dah terangkan tadi. Bahagian perkenalan, kita ada muka utama. Muka utama ni macam ni lah. Ni muka utama, muka depan Untuk isi kandungan ni, yang ni isi kandungan contents Ringkasan ni macam awak ringkas dulu, buat ada dia punya apa yang produk. So yang ni ialah analisis yang awak boleh buat dalam bahagian perniagaan pengenalan perniagaan. Okey. Tunjukkan perkara penting, timbul rasa minat. Senggasang sendiri pun menunjukkan awak punya minat. Ni dah saya terangkan tadi. So operasi tak payah Ni pun tak payah.
So selepas ini saya akan check balik awak punya